Kita boleh mula Doktor? Ya, insyaAllah. Okey, boleh insyaAllah. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dulu lah dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okay, jadinya kita pun dah 9.44 dan nak 9.45 dah. Jadinya insyaAllah malam ni kita akan bincangkan mengenai tajuk online learning, mengenai strategi daya tindak ke arah melestarikan pembelajaran atas talian lah ataupun online learning. So macam kita tahulah, kita dah berapa lama dah, ada beberapa minggu dah online learning ni, dan dia adalah satu fasa baru lah ataupun suasana baru untuk student dan lecturer sendiri belajar tanpa berjumpa kan, tanpa discussion semua atas online. Okay, jadinya jadi malam ni kita akan bincangkan beberapa tips ataupun cara handle stress lah daripada dua orang pensyarah kita, pensyarah USIM dua-duanya. Okay, jadi saya kenalkan dulu panel pertama kita, iaitu Dr. Anita binti Ismail. Assalamualaikum Doktor. Saya. Salam. Okay, Dr. Anita merupakan pensyarah FEM, Fakulti Ekonomi Muamalat, dan juga Pusat Pengajian Teras. Okay. Jadinya panel kedua iaitu Dr. Abdul Rashid bin Abdul Aziz. Sihat Doktor? Sihat, Alhamdulillah. Okey, dan merupakan pensyarah kanan program kaunseling dalam bidang psikologi dan kaunseling lah. Okey, jadinya tanpa membuang masa, saya terus kepada soalan. Okey, soalan pertama untuk Dr. Anita. Apakah yang dimaksudkan dengan online learning? Di samping dalam keadaan new norma baru ni, apakah yang akan berlaku jika online learning ni berterusan? Dan apakah inisiatif terbaik untuk kita hadapi online learning ni? Okay, jadi saya silakan Dr. Anita. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu. Terima kasih kepada Cik Moderator Faizah Jamal dan rakan saya Dr. Rashid bin Abdul Aziz, dan kepada pelajar-pelajar yang jadi viewers pada malam ni. Okay, so salam hujung minggu. So insyaAllah, terima kasihlah sebab you all bersama dengan kami pada malam ni, dan saya doakan bahawa you all dalam keadaan kesihatan fizikal, mental dan fizikal yang baik. Kita jaga kita. Alright, okay, so tadi Cik Moderator ada tanya saya tentang online learning tu semua. So, okay, saya rasa sebagai seorang pelajar, lecturer sekarang ni, dia dah agak sinonim, dah sangat biasa dengan perkataan online learning ni. Saya sentuh sikit sebanyak lah apa yang saya nak share tentang online learning dekat sini. Okay, so online learning ni kalau kita tengok dalam konteks dulu learning saja tapi dulu lebih kepada macam dengan zaman saya dulu sempat lah guna pembelajaran secara tradisional. Gunakan kapur, papan hitam, papan hijau tu, kapur putih tu. So cikgu-cikgu bagi, even masa peringkat universiti pun ada juga sekejap. So itu kaedah pembelajaran tradisional. So papan hijau, papan hitam, kapur semua tu. Dan kemudian lepas tu kita ada perubahan teknologi dekat sini. Okay, so teknologi dekat sini kita ada pembelajaran apa yang dikenali sebagai blended learning, betul flipped learning, dan kita ada beberapa platform yang ada, antaranya seperti learning management system, dan kemudian kita ada MOOCs, massive online course, dan sekarang ni kita ada banyak lagi platform-platform yang ada. So macam USIM sendiri banyak kita gunakan MS Team, Microsoft Team, Go dan sebagainya. Okay. Dan kemudian dalam online learning dekat sini nak tak nak kita kena sedialah tentang online learning ni. Don't be fooled, it is just a tool. Okay, so maksudnya kita jangan buat main dengan online learning. So dia sebagai satu tool, alat. Jadi maksudnya dekat sini kita macam dengan dalam paksa rela jugalah.
ke arah online learning. Okay, so sebelum tu kita lebih pada face to face dan kita juga menggunakan online learning, tapi sekarang ni kita lebih kepada almost 100% online learning. Okay, dan kalau kita tengok dari segi ini pun banyak student-student kita pun dah dapat info tentang online learning ni. So kita ada mode sama ada secara sinkronus ataupun asinkronus. Itu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Okay, saya rasa student pun dah sedia maklum. Ada kelas-kelas yang dibuat secara online learning dan ada yang secara langsung dan ada yang tak secara langsung. Jadi saya tak adalah nak mention panjang-panjang sangat sebab saya rasa you all pun dah tahu sangat. Cuma dulu kita ada dan sekarang kita lebih kepada 100% kepada online learning sama ada secara online, sinkronus ataupun secara asinkronus. Dan kemudian kita adalah satu fasa baru juga. Kalau kita tengok sekarang ni banyak dimension tentang new normal, new norm. So ada beza kat situ tentang new normal dan juga new norm. Dari segi istilah dia orang bahasa dekat situ sebab benda ni nak jadi satu pembentukan yang baru dan nak tak nak kita memang need to be prepared lah. So apa beza tentang new normal dan juga new norm dekat situ? So new normal kebiasaan baharu. Maksudnya tindakan atau tingkah laku yang baru atau tidak seperti kebiasaan untuk dijadikan standard atau biasa disebabkan oleh suatu perkara seperti pandemik, penyakit berjangkit dan usaha mengadaptasi keadaan baru. Okay, so kita dah ada satu standard. Macam dengan pembelajaran kita pun dah ada satu standard baru, SOP baru sebabkan oleh satu pandemik. Jadi kita pun terpaksalah nak adaptasi. Okay, so kita cuba untuk ubah suai diri kita dengan keadaan yang baru. Okay, dan kita ada new norm ataupun norma baru dekat sini. Jadi peraturan baru yang diterima atau diguna pakai oleh masyarakat disebabkan berlakunya suatu perkara seperti pandemik, penyakit berjangkit. So ada perbezaan yang sedikit sahaja di antara KPM baharu dan juga norma baharu dekat sini. Dan kalau kita tengok dekat sini, okay, kebiasaan baru sekarang. So digital learning in a new normal. Digital learning dalam new normal kat sini. Macam mana kita nak adaptasi? Nak tak nak kena adaptasi. Okay, so kita lihat bahawa bila kita nak buat kelas secara online, masing-masing dah lepas masa pandemik tu kita dah start balik kampung. Student-student pun dah start balik kampung. Kemudian kita hold kelas kita untuk sementara waktu. Dan kemudian bila kita dapat info, kelas wajar diteruskan. Tak boleh berkabung lama sangat, tak boleh bercuti lama sangat. Jadi kelas wajar diteruskan. Dan kemudian kat situ elemen-elemen digital learning dalam new normal. Maksudnya macam mana nak buat kelas dan nak tak nak kita kena ada bergantung kepada new normal lah. Seantaranya kita kena ada persediaan dekat situ. Seperti bila kita nak menghadapi sesuatu keadaan yang baru, of course kita macam scared ataupun takut. Dan saya rasa bila takut macam ni, student pun takut sebenarnya dan lecturer pun takut juga. Tapi sepatutnya student ni taklah takut sangat sebab dia sangat familiar dengan teknologi sebab kan student ni kan anak-anak milenial, sangat mahir dengan teknologi. Lecturer patutnya takut tapi nak tak nak kita prepared. So kita prepared. So during pandemic ni we are forced, during pandemic ni kita terpaksa dekat situ. Bila kita terpaksa, jadi benda tu akan jadi paksa rela dan lepas tu dia akan jadi sukarela lah. So kita ada stages dekat situ. So we are being forced, kita dipaksa dan paksa rela dan kemudian insyaAllah kita akan jadi sukarela dekat sini. Dan kemudian kita memulakan kepada training dan juga coaching. So student pun perlu kepada coaching dan juga training. So lecturers pun perlukan kepada coaching dan juga training. So macam kami as a lecturer, so kami diberi kursus secara online
mula-mula kita macam tak biasa juga so nak handle kelas online, apa nak mula, apa nak start, apa semua. Dan Alhamdulillah so USIM dia bagi khusus dekat kami dan ada beberapa training yang dilakukan dan banyak kali, lebih daripada 10, lebih daripada 20 dah jadi berpuluh-puluh. Dan sebelum kita nak buat apa secara real ni, kita buat trial dulu. Dalam masa trial tu sangat banyak training yang diberikan dan kena attend dan untuk makluman juga setiap kali training yang SDEC bagi dekat kita tu, SDEC tu System Development Engineering Center, dia bagi khusus selama 3 jam sekali jalan. Masak juga kami ni. Tak nak hadap lah kan sebab tak tahu kan. Betul Dr. Rashid kan? 3 jam sekali. Ya, 3 jam. Bukan sekali, berkali-kali. Itu training yang coaching yang dibagilah. Dan kemudian lepas tu kita kena confident. So lecturer pun kena confident. Walaupun mungkin tak confident juga kan. Mula-mula memang tak confident juga sebab nak buat kelas. Dan kemudian lepas tu bila lecturer kena confident, so indirectly student pun kena confident lah. Dan kemudian lepas tu kita kena alert dengan teknologi. So coping dengan teknologi. So prepare teknologi yang ada. Kalau netbook, laptop tu tak power, kena pergi cari kat kedai, cari yang power-power sebab kadang dekat USIM tu guna PC mungkin. Lepas tu ada yang kena beli laptop baru, kemudian beli peralatan-peralatan dan itulah persediaan dari segi ICT, hardware dan juga dari segi internet jugalah nak kena prepare. Dan kemudian lepas tu kita kena ada element of way forward. Okay. So move, maksudnya dalam new normal dekat situ kita ada the way forward. The way forward dekat sini. So ada 4 step. So antaranya adalah seperti storming, norming, forming, performing. Okay, ini step ni. Maksudnya we need to be ready. Okay, so the way forward. Dah nak tak nak kita macam being forced. So kita kena ubah. Adaptasi dengan norma baru dan the way forward what we should do ada 4 dekat sini: storming, norming, performing, storming, norming, forming, performing. Okay, so kita start dengan storming. Storming ni maksudnya apa dia? Okay, kita nak storm dekat situ macam dengan dia macam dengan satu cabaran baru. Bila satu cabaran baru, so kita perlu adaptasi. Kalau kita tak adaptasi, so mungkin kita akan left behind. Dan kalau kita tak adaptasi, mungkin sebagai seorang student, kalau you tak adaptasi dengan PDP online dekat sini, mungkin you kena tangguh semester. Sanggup ke kita tangguh semester because of tak boleh catch up dengan PDP online? Okay. So ada storming kat situ. So maksudnya elemen-elemen cabaran dekat situ. So apa dia? Pandemic. So maksudnya jangan nak tak nak adaptasi dekat situ. Ada 5 storming. Storm tu macam ombak dah datang kat kita kan, cabaran dekat situ dan kita kena what? Apa dia? So dan kemudian lepas tu bila dah ada ombak, cabaran, storming dekat situ, kita pergi pada norming. Itu yang dimention tentang norma-norma baru tu semua. So kita cuba adaptasi lah, used to it. Okay, dan saya rasa kita pun dalam proses norming sekarang ni, mengadaptasi insyaAllah. Dan kemudian seterusnya pergi pada elemen forming. Forming dekat sini, so dia ada design, ada platform dan kita dekat USIM pun dia ada bentuk lah. So kelas secara online, ada platform-platform yang digunakan. So banyak platform yang kita boleh gunakan dekat sini. Dan kemudian lepas tu performing. Okay. Performing dekat sini. Jadi insyaAllah so kita akan sukses dalam menggunakan PDP online. InsyaAllah kita pun nak tak nak dah minggu depan adalah minggu 10. Jadi maksudnya dekat sini kita sedang perform. Dan insyaAllah kita akan sukses dengan apa norma-norma baru dekat situ. Alright, okay.
So saya rasa takat tu yang saya nak sentuh. Okay. Saya kembalikan kepada Cik Moderator. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Anita. Okay, so tadi itulah tips untuk antara cara nak adapt dengan suasana baru. Storming, norming, forming and performing. Jadi dalam masa kita nak adapt dengan situasi baru ni, agak stres lah kan sebenarnya. Maksudnya sebab kita banyak benda yang kita tak biasa buat, tapi kali ni kita nak kena buat juga. Paksa rela. Okay, jadinya saya terus kepada soalan kepada Dr. Rashid lah. Okay, jadi macam mana kita nak handle stres kepada student dan lecturer, dan adakah besar kemungkinan kadar stres ni akan bertambah sebab kita terpaksa menghadapi online learning? Okay, jadi boleh tak Doktor kongsikan tips cara nak handle stres dalam situasi yang macam ni? Okay, silakan Dr. Rashid. Okey, terima kasih Cik Moderator, Cik Faizah Jamal dan juga rakan seperjuangan Dr. Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibah, salam perjuangan kepada para pelajar USIM dan semua pelajar mahasiswa dan mahasiswi yang sedang bermujahadah, menuntut ilmu, berjihad. Walaupun kita menghadapi pelbagai cabaran ni, menyurut kembali bermulanya perubahan ini bila 18 Mac kita ada perintah kawalan pergerakan PKP, kemudian diteruskan dengan PKPB dan PKPP, bersyarat dan juga pemulihan pada hari ini. Dan sehingga hari ini kalau kita tengok statistik World Health Organization, hampir 11 juta kes COVID-19 di dunia dan lebih daripada setengah juta kematian. So itu adalah angka yang sangat, saya rasa mengejutkan kita semua dan juga menakutkan. Malah sebenarnya COVID pandemic ini juga memberikan kita stres instead of online learning yang kita sebutkan pada hari ini kan. Jadi kita berhadapan dengan pelbagai sebenarnya ancaman ataupun punca-punca yang boleh menyebabkan kita stres. Jadi pastinya bila ada sesuatu perkara yang baru dalam hidup kita, sejak kita lahir sekalipun, daripada kita lahir hinggalah kita masuk ke alam kanak-kanak, remaja, dewasa dan ketua dan warga emas, kita melalui proses-proses yang di mana proses-proses adaptasi dengan keadaan baru, norma baru. Jadi perkataan norma baru atau normal baru ini sebenarnya kita telah hadapi pun daripada kita kecil hinggalah sekarang. Cuma mungkin istilah yang digunakan pada hari ini terhadap COVID-19 lebih menakutkan. It sounds so scary to each of us kan. Jadi bila kita kata stres ini, pastinya ada proses adaptasi bertepatan dengan tema kita pada hari ini, iaitu strategi daya tindak. So baguslah, saya rasa satu usaha yang bagus yang dibawa oleh Sekretariat Pendakwah Muda Malaysia pada hari ini, di mana ini merupakan isu utama. Mengapa saya kata isu utama? Kerana stres ini dikatakan sekarang ni telah menyumbang kepada 80 to 90% of disease, illness, penyakit-penyakit lain maksudnya stres ni juga yang contribute tu sakit jantung, kanser, sakit puan, sakit tuan, gastrik dan semua jenis penyakit yang berkisar tentang fisiologi, biologi kita ni juga disumbangkan oleh stres. Mengapa itu berlaku? Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita berkenalan dulu dengan stres ni. Kan, stres ni sebenarnya satu istilah tetapi dia merujuk kepada reaksi. Reaksi tubuh badan kita, reaksi fisiologi kita terhadap punca stres yang dipanggil sebagai stressor. Stressor ni punca stres. So punca stres ni boleh jadi pelbagai. Apa sahaja boleh jadi punca stres. Kalau kita kata COVID-19 online learning, apa sahaja boleh menjadi punca atau kita kata stressor. Okey, kalau kita bahagikan kepada faktor dalaman dan luaran, mungkin lebih mudah untuk pemahaman pelajar-pelajar sekalian. Faktor dalaman ini kita kata internal stressor, punca dalaman, seperti kemarahan, ketakutan, bimbang, expectation, demand, expectation pensyarah terhadap kita tinggi, expectation kita terhadap tugasan, grade pun tinggi. Jadi bertembung dua-dua, jadi stres. Dekat situlah.
menyebabkan kita stres. Itu yang dalaman. Yang luaran pula apa dia? Kalau eksternal pula, stressor daripada external factor datang daripada COVID-19 pandemic saya sebutkan tadi. Online learning, tools yang nak digunakan. Kematian. Ada pula yang break up waktu ni kan. Tengah couple-couple break up pula. Jadi itu pun menyumbang lagi stres. Ada masalah dengan relationship. Kematian, sakit, demam, itu semua menyumbang juga kepada stres. Jadi bila kita cakap tentang stres, juga menariknya tentang stres ni sebenarnya. Kenapa saya cakap menariknya? Kerana kita selalu didedahkan stres ini membawa kepada keburukan. Tetapi sebenarnya ada dua istilah yang prominent. The most prominent dalam stres ni lah. Dia ada eustress dengan distress. Eustress ni adalah stres yang memberikan kesan yang baik. Use tu daripada perkataan euphoria, benda yang baik, yang positif. Maksudnya eustress ni tekanan yang memberikan kebaikan. Apa kebaikan yang diberi adalah creativity, perkembangan diri, personal growth. Kalau kita tak ada due date assignment, kalau kita tak ada tugasan yang diberikan, maka kita tak bergerak. Kita manusia ni kita static, kita leisure kan, enjoy all the time kan. Tapi bila ada due date kita mula bekerja, oh cepat-cepat assignment doktor ni, prof ni nak kena hantar. Jadi di situ stres telah memberikan kita pun membaca, membuat assignment, menganalisis, menghantar, teamwork dan sebagainya. Di situ melahirkan experience, melahirkan pengalaman, ilmu, inovasi, kreativiti, perkembangan diri. Okey, manakala stres yang kedua distress. Inilah yang selalu ditakuti oleh orang ramai. Itulah stres yang memberikan kesan yang negatif. Kenapa? Bila manusia itu tidak boleh beradaptasi dengan stres, maka dia akan berikan kesan buruk seperti kesan-kesan yang ringan, sederhana dan berat. Ringan mungkin baru tahap stres, bimbang, risau, mungkin ada simptom-simptom fizikal seperti sakit kepala, berat badan, lenguh di tengkuk, tegang, rasa di tengkuk, strain, your nerve strain, your muscle kan. Kemudian dia pergi pula simptom psikologi emosi seperti rasa marah, rasa geram, benci, sedih, memencilkan diri dan sebagainya. Manakala kalau yang teruk tu, kalau dah tahap teruk, kita kata distress yang tahap teruk tu dia dah bawa kepada mental disorder seperti schizophrenia, bipolar disorder, depression, suicide. Itu dah tahap yang paling teruk lah tu. Itu dah kena jumpa psikiatri, kena prescribe ubat dan sebagainya. Okey, jadi di situlah yang paling menakutkan kita bila stres itu tidak dihandle dengan baik, tidak diurus dengan baik. Maka ia memberikan kesan yang buruk kepada kita, kepada diri kita. So kalau kita sayang diri kita hari ini, kan, kita sayang nikmat yang Allah bagi, kita sayang pinjaman-pinjaman panca indera kita yang hari ini yang sihat, yang elok, maka pada hari ini juga kita kena alert, kita kena ambil tahu tentang stres ini dan macam mana cara nak menanganinya. Maka kalau bila kita kata stres juga, dia melibatkan satu proses yang kita kata ibarat macam vicious cycle lah, satu kitaran di mana pada permulaannya stressor tu datang. Stressor tu punca-punca yang saya sebutkan tadi. Bila stres datang, kita akan mengalami strain, ketegangan. So bila kita dah tegang, dah rasa padat, tumpat tu semua, dah rasa tak boleh lagi nak buat apa, so kita akan pergi kepada fasa yang ketiga, iaitu kita akan pergi kepada reaction, di mana kita boleh bereaksi. So reaction kita itulah yang akan menentukan strategi kita. Adakah strategi kita itu betul ataupun strategi kita itu salah. Tetapi walaupun salah, ia juga dipanggil strategi. Strategi yang salah. Okay? Dan akhirnya dia akan kepada solution. Bila kita dah tahu apa solution yang terbaik untuk kita menangani stres. Jadi kalau kita pergi kepada strategi, bila kita kata stres, dia mesti akan related dengan, dia mesti akan berkait rapat dengan strategi daya tindak. Ataupun coping strategies, atau dalam istilah lain coping skills, kemahiran daya tindak atau cope dengan keadaan tersebut. So di sini saya suka untuk memudahkan pemahaman dan juga ringkasnya saya bahagikan kepada tiga pecahan dalam strategi daya tindak. Apa itu strategi daya tindak? Umumnya strategi daya tindak adalah langkah-langkah, kaedah-kaedah untuk kita mengurangkan tekanan psikologi yang kita hadapi, tekanan stres yang kita hadapi. Itulah strategi daya tindak. Sama ada kita aware ataupun tidak, kita menggunakan sebenarnya strategi daya tindak. Walaupun kita kata kita tidak buat apa-apa, itu juga sebenarnya strategi daya tindak kita yang akhirnya akan memberi kesan yang lebih buruk. Okey. Jadi bila kita kata yang pertama, strategi daya tindak yang positif, ataupun dalam erti kata lain, gabungan elemen kognitif, emotif dan tingkah laku.
saya suka bahagikan kepada 3B, konsep 3B untuk memudahkan pelajar buat teknik ni lah. Kalau kita dah rasa memang stres, simptom yang saya sebutkan tadi yang fizikal, dah rasa pening, sakit kepala, dah tension sangat sekarang ni, dah pertengahan dah kan, dan akhir-akhir juga dah kan, Dr. Anita minggu ke-10 dah kan, minggu depan. Jadi dah lagi berapa minggu je, due date pun semua dah kena hantar, presentation semua dah kena buat kan, semua dah rasa tak cukup masa dah kan. Jadi di situ kita kena ambil langkah. Yang pertama, tarik nafas dalam-dalam, berfikiran optimis. Yang pertama, B yang pertama, berfikiran optimis. Apa itu berfikiran optimis? Mungkin kita selalu dengar kan, berfikiran optimis ni kita sentiasa letakkan pemikiran yang baik berbanding yang tidak baik. Yang negatif-negatif ni memang selalu datang dulu. Manusia ni semua, saya, siapa semua pun, siapa sahaja pun, bila satu benda berlaku dia mai datang yang negatif dulu kan. Yang datang yang negatif. Tapi kehebatan seorang manusia itu, kekuatan seorang manusia itu, bila dia mampu menukarkan yang negatif itu menjadi positif sebenarnya. Maksudnya yang datang yang hak positif, yang negatif semua dia tukar. Kerana apa? Kerana perubahan itu, change is constant kan. Perubahan itu lumrah kehidupan. Kan? Jadi bila ada perubahan online learning, kita kena sentiasa berfikiran optimis. Okey, insyaAllah dengan belajar online learning ni, maka memudahkan saya untuk di dalam sektor pekerjaan nanti. Saya mungkin akan bekerja dengan lebih mudah. Di universiti pun sekarang, di tempat kerja pun sekarang dah mula gunakan video conferencing untuk meeting dan sebagainya. Jadi sekiranya kita dah terdedah dengan online learning, maka benda tu akan jadi lebih mudah untuk kita bila kita masuk ke sektor pekerjaan. Jadi bila kita kata berfikiran optimis ni, kita sentiasa cuba untuk membuat sesuatu yang kreatif, inovatif, kita pilih yang baik, kita tukar yang baik, kita tukar yang buruk kepada yang baik. Itu adalah yang pertama. Kalau dalam keadaan stres, sentiasa berfikiran positif dulu, tukar. Yang negatif ni semua yang datang ni tak, insya-Allah tidak. Ini cuma pemikiran saya saja. Ya. Yang kedua adalah berkomunikasi. Berkomunikasi maksudnya bila kita dalam keadaan stres, yang kedua berkomunikasi, mesti berkomunikasi dengan orang lain. Jangan bila kita stres ni, setengah kadang-kadang kalau kita nampak orang yang personality introvert dalam keadaan sekarang lagilah dia duduk seorang-seorang di dalam bilik. Sedar-sedar habis dia buat apa kita tak tahu kan. Dia kelar tangan dia ke dia buat apa tindakan-tindakan yang mencederakan diri dan sebagainya. Itu yang kita tak nak. Jadi elakkan daripada kita duduk seorang diri. Sebab bila kita duduk seorang, lagi macam-macam kan kita melayan perasaan kita, pemikiran negatif kita, syaitan pun mula datang pada waktu tu, menggoda masuk cucuk jarum lagi kan. Jadi berhubung dengan orang lain, berhubung tak kisah melalui social media, Instagram ke, Facebook ke, WhatsApp ke kan. Berhubung dengan orang lain. Dan kita bercakap, meluahkan kepada orang lain, pada kawan baik. Kalau rasa tak adalah kawan yang kita boleh percaya untuk kita luahkan masalah kita, jumpa pensyarah. Kalau tak percaya juga dengan pensyarah kita, jumpa kaunselor. InsyaAllah kaunselor dia ada etika kerahsiaan. So berkomunikasi, bercakap, berhubung. Jangan duduk seorang diri. Okey. Yang ketiga, B yang ketiga adalah beriadah. Beriadah ni maksudnya walaupun pack, sehari mesti kena buat aktiviti relaksasi. Beriadah. Maksudnya beriadah ni bersenam, berjogging, take 10 minit, take 5. Maksudnya tengah kalut-kalut buat assignment, edit video ni, berhenti sekejap 10 minit. Regangkan otot, kan, regangkan tangan macam ni kan, gerak-gerak buat movement. Kemudian ambil nafas dalam-dalam, hentikan dan buang semula nafas tersebut. Jadi ambil nafas 10 minit okey untuk rehatkan otot kan, ataupun fokuskan pemikiran kita kepada benda-benda yang seronok. Waktu beriadah ni, kalau dalam istilah English kita panggil savoring life joys kan, iaitu kita menikmati saat-saat indah tu tapi dalam pemikiran kita. Kita duduk kan, kita ingatkan dulu dengan ayah mandi kat air terjun dekat tepi pantai, bercuti kat Port Dickson. Kita ingat sebenarnya benda-benda yang positif itu dia boleh create mood yang positif juga. Dia akan tolak yang negatif semua pergi. Okey, itu 3B yang pertama. Okey, elakkan, yang kedua adalah strategi dari tindak untuk kita elakkan 3B juga. Tadi buat 3B, ini elak 3B. Strategi dari tindak yang negatif kita panggil. Iaitu kita elakkan daripada bertingkah laku negatif. Bila kita ada stres, kita hisap rokok banyak-banyak. Kan budak lelaki ada setengahnya kan. Hisap rokok habis tak putus rokok kan. Satu hari sampai berkotak-kotak.
kan? Ataupun buat benda-benda yang tak elok lah, pengambilan dadah lah, pil ekstasi, benda-benda yang buruk ni lah kita cakap kan, benda-benda yang negatif. Maksiat kita buat, maksiat tu saya rasa pelajar-pelajar Muslim faham apa maksud maksiat. Sekarang online ni pun macam-macam maksiat boleh buat secara online, pornografi dan sebagainya, elak kan. Itu bertingkah laku negatif, malah nak buat, tak nak buat apa-apa, pergi online, buka website yang bukan-bukan dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, berlebihan. B yang kedua, berlebihan buang masa. Ni buang masa ni tak sedar. Itu yang ada istilah kata apa, procrastination is a time theft. Procrastination is a thief of time. Kan? Apa dia? Sikap bertangguh itu adalah pencuri masa. So kita tak sedar ni, kita pun leisure, enjoy all the time. So sampai dah due date kita stres. Sebab apa? Sebab kita procrastinate. Bertangguh kan? Jadi elakkan dan jangan taksub. Jangan taksub. Yang ketiga, B yang ketiga ni saya nak kata berseronok. Kadang-kadang kita ni taksub. Yang ketiga, elakkan berseronok terlalu banyak, taksub ataupun obses. Kalau main game ni, main game sampai pagi, 3-4 pagi. Kan? Itu taksub lah, kita kata obses. Kan? Tidur sampai daripada pagi pula tidur lepas main game sampai ke malam. Dr. Anita tak bangun, Dr. Anita. Ada yang macam tu, Dr. Anita. Dia tidur, dia shift siang tidur, malam dia berjaga. Dia jadi Batman kan, kelawar jadi elakkan daripada berlebihan dalam konteks tersebut. Kita nak berseronok ada masa dia, tetapi kita tahu komitmen kita sebagai pelajar, apa prioriti kita, utamakan yang utama. Tahu keutamaan kita. Okey, untuk tips yang ketiga, strategi daya tindak yang ketiga adalah strategi daya tindak psikospiritual. Ini agak sinonim dengan pelajar USIM. Saya rasa saya letakkan sebagai ringkasnya, saya buat akronim kepada konsep 5B. 5B. Semua B. Tadi 3B kan. Yang pertama, patut elak 3B yang kedua. Ini tambah 5 lagi. So 5B untuk psikospiritual yang pertama adalah berzikir. Kenapa perlu berzikir? Berzikir itu boleh mententeramkan batin kita, jiwa kita. Berzikir. Itu riwayat daripada hadis sahih Muslim yang mengatakan zikir yang elok kita amalkan adalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu yang paling ringkas. Subhanallah 33, alhamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 34 kali. Amalkan. Itu boleh mententeramkan hati yang sedang, mungkin saya tak tahu level stres yang dihadapi oleh adik-adik, sahabat-sahabat, pelajar-pelajar, penonton di luar sana. Jadi kalau kita tahu, senang kita nak buat kan, kita buat scaling question je. Okey, level stres awak berapa, kita bagi apa soal selidik dan sebagainya kan, seperti DAS dan sebagainya. So bila kita tak tahu, jadi kita kena bagi tahu ini adalah teknik-teknik yang boleh dibuat kalau kita dah tak tahu nak buat apa. Sebab kita tahu di kalangan kita ni macam-macam manusia dia, pelbagai, unik dan sebagainya. Yang kedua, B yang kedua adalah baca Al-Quran. Itu semestinya lah. Baca Al-Quran, tafsir Al-Quran, sebab Al-Quran itu adalah mukjizat. Dalam Al-Quran itu ada penawar. Ada penawar yang boleh menyembuhkan. Yang ketiga, B yang ketiga adalah bersolat dan berjemaah. Amalkan solat sunat tertentu seperti solat sunat hajat untuk kita tenteramkan hati yang gelisah. Hati yang tidak terdidik ini kan. Kalau kita rasa hati tak terdidik, ya Allah didik hati aku, ya Allah hati aku sekarang ni sedang sakit, ya Allah tolonglah kau ringankan beban hati aku ini, beban pemikiran aku ini, ya Allah kau kuatkanlah aku, kau tabahkanlah aku untuk menghadapinya kan. Jangan minta Allah mudahkan je, minta Allah kuatkan kita, tabahkan kita menghadapi. Okey, B yang keempat adalah berdoa. Berdoa sentiasa kena ada. Berdoa ini adalah senjata orang mukmin, kata Saidina Ali senjata orang mukmin. Kalau kita tengok Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar juga dia berdoa kepada Allah kan, sehingga burdahnya jatuh di bahu kan. Dia berdoa kepada Allah. Nabi juga mengajar kita berdoa untuk kita rasa tenang dan kita minta kepada Allah. Dan yang terakhir adalah B yang terakhir adalah bersama dalam majlis ilmu. Ta'alum kan. Kita bersama dalam majlis ilmu ni, kita boleh buat satu hari bacaan satu hadis, kita boleh tonton video ceramah agama di YouTube atau di mana-mana platform yang ada. Kita boleh hadir majlis macam hari ini. Ini adalah satu majlis yang baik yang dianjurkan oleh Sekretariat Pendakwah Muda Malaysia. Majlis ilmu yang dianjurkan kan.
Jadi bila majlis ilmu ni sangat besarlah manfaatnya. Malaikat pun mendoakan kita, semua yang hadir sama-sama mendoakan kita, makhluk-makhluk yang melihat, mendengar, ya. Jadi maksudnya sentiasa libatkan diri dalam majlis-majlis ilmu. Jadi sekiranya kita amalkan 5B dalam konteks psikospiritual, strategi dari tindak psikospiritual ini, insya-Allah kita akan rasa lebih tenang, kita dapat menangani, dapat mengurangkan segala tekanan psikologi yang datang. Insya-Allah. Wallahualam. Okey. Okay, baik, insya-Allah. Terima kasih kepada Dr. Rashidah. Okey, jadinya tadi doktor ada kongsikan kan 3 cara untuk tangani stres ni ataupun strategi dari tindak. Dan jadi kita dah dengar macam banyak cara untuk tangani stres semasa online learning ni. Jadi kita nak tahulah macam mana sebenarnya keberkesanan online learning ni diukur. Dan apakah peranan pensyarah serta mahasiswa dalam online learning sendiri. Okey, jadi saya teruslah silakan kepada Dr. Anita. Okay, so terima kasih Cik Moderator Faizah Jamal. Dr. Rashid dah share banyak dah tadi tentang apa strategi-strategi nak mengenangani stres semua ya, dengan panjang lebar dan jelas detail terperinci. Dan saya harap lepas ni so pensyarah pun tak stres juga dan pelajar apatah lagi tak stres sebab dah ada tip yang diberikan yang dikongsi tadi ya. Alright. Okay, so tentang apa keberkesanan PMP online ni so insyaAllah kalau kita tengok sebelum ni UC memang dah start pun PMP online kita dah ada beberapa platform antara Gold dan sebagainya. Dan kemudian sekarang ni kita lagi agresif lah sebab kita tak ada kelas secara face to face. Dan sebelum ni pun kalau kita tengok dari segi keberkesanan dari segi ICT teknologi ni berdasarkan kepada feedback daripada organisation. Ini daripada organisation ni keberkesanan especially student-student yang dah pernah pergi praktikal dekat organisation dekat luar sana dan apa yang kami dapat feedback so antaranya adalah of course mereka ni suka dengan student USIM okay. Dan kemudian apa sebab student USIM ni kebanyakannya adalah background daripada sekolah agama dan insyaAllah student USIM ni ada certain karakter yang menjadi minat industri-industri dan kemudian siapa antara feedbacknya dia orang kata ini dia bagi segi training budak training je bukan yang kerja lagi, yang kerja dia apatah lagi kan. Dan apa dia kata kalau ada lagi student hantar je kat tempat dia orang. Betapa lakunya promote lah sikit kan betapa lakunya pelajar USIM ni so practical training pun orang nak apatah lagi insyaAllah kalau dah habis dah grad dah complete nanti orang nak. Dan antara yang menarik minat organisasi adalah mereka berkata bahawa antara sebab di samping background agama yang baik mereka kata pelajar ICT ni pelajar USIM ni pandai ICT. Maksudnya itu kita tak buat secara online secara agresif lagi jadi maksudnya bila kita buat online secara agresif macam sekarang ni saya rasa lagilah apa public ataupun industri akan komen bagi feedback bahawa pelajar USIM sangat mahir dalam ICT insyaAllah kita doakan ke situ lah. So maksudnya nak tak nak student USIM need to be prepared so bila kerja nanti pandai Excel, pandai multimedia, even kita pun ada Quran multimedia dan bukan daripada Quran multimedia daripada program-program lain pun so secara tak langsung mereka mahir dalam menggunakan ICT so maksudnya keberkesanan tu kita dah dapat di-tag sebelum kita secara agresif menggunakan PMP secara online insyaAllah itu satu maksudnya satu kemenangan lah kita menang menggunakan PMP online right? Okay, so feedback daripada industri macam tu Okay, dan kemudian lepas ni dan kemudian lepas tu tentang peranan pensyarah peranan pensyarah peranan pensyarah, peranan pelajar juga okay, dan Alhamdulillah pada mulanya memang kita ada sedikit kesukaran nak melaksanakan PMP secara online dan banyaklah dapat daripada rakan-rakan saya bila masa kita orang buat trial tu kita buat dengan student dan kita dapatkan feedback daripada student tu semua dan kemudian apa jadi
selepas kelas selepas kelas lepas kelas trial ataupun secara real kita penat. Okay, so kita penat, maksudnya dekat situ dia punya tekanan ataupun mental torture-nya tu sangat berbeza bila kita buat kelas secara face to face. Penat sampai ada kes tak masak nasi apa semua kan, sebab minta pengecualian lah sebab tadi ada kelas online. Dia punya maksudnya dia punya stres tu agak, dia punya heat dia tu memang ada, dan lepas tu kita adjust So peranan dekat sini kita prepare, dan kita buat apa yang patut kita buat. So macam sekarang, so kita buat apa kelas secara online. Yes, kita prepare secara kelas secara online, dan kemudian lepas tu kita buat online test, dan online test pun banyak dah kita dah buat, dan banyak-banyak kelas pun dah buat online test, dan kemudian assignment boleh disubmit secara online juga, dan apa student juga So student, so minggu depan, minggu ni pun student pun dah start buat presentation. Jadi masing-masing buat peranan masing-masing. Dan kita pun tak ada banyak pilihan sangat, melainkan peranan kita untuk membuat, ataupun kalau kita tengok moto apa tu Nike Okay, so dia kata apa? Just do it. Pandai sangat lah kan. Just do it je lah kan. InsyaAllah kita memang senang cakap just do it, tapi insyaAllah kita buat dengan landasan dengan platform, dengan prosedur yang ditentukan oleh USIM lah So sekarang kita buat kelas online, dan kemudian sekarang pun dah ada test online peranannya pihak pensyarah prepare, dan student kena fulfill, dan kebanyakan subjek tak ada peperiksaan akhir, dan kita ada alternative assessment. So minggu depan dah masuk minggu ke-10, 10, 11, 12, 13, 14. So kita dalam masa 1 bulan saja lagi kita nak all out. Okay, so dalam tempoh 1 bulan ni lah kita perlu bertungkus lumus So jaga peranan masing-masing, dan kalau kita tak just do it mengikut apa landasan-landasan yang diperlukan, if not kita akan ketinggalan. So of course kita tak nak ketinggalan kan. Dan kemudian seterusnya kalau kita tengok tentang kesan tentang apa jadi tentang penggunaan online dekat sini, secara tak langsung kalau kita tengok kita ada banyak lambakan kerja, lambakan tugas. Jadi tugas kita jadi macam dengan double triple macam tu kan. Dia beza tu sebenarnya kan. So tak apa, so pensyarah pun sama, student pun sama, kita sama je sebenarnya Kalau sekarang ni musim student stress, tadi dah Dr. Rashid dah bagi tip dia, insyaAllah kita kurangkan stress kita Dan sekali kita tengok dalam konteks sekarang so lambakan tugas lecturer pun ada lambakan tugas, dan student pun ada lambakan tugas. Dan kalau kita tengok dari segi tugasan student banyak disalurkan kepada media sosial. Okay. Jadi masa dekat situ kalau kita tengok satu sort of advantages sort of peluang. Okay, kita menggunakan peluang-peluang menggunakan ICT, dan maybe tugasan-tugasan kita tu asalnya untuk tugasan je, untuk mangkah, tapi pada masa yang sama insyaAllah boleh dikongsi dengan masyarakat luar, dan mungkin ada insyaAllah di samping kita dapat mangkah, dan insyaAllah dapat pahala daripada Allah juga atas sharing-sharing yang kita buat. Kita share dekat mana? Dekat dalam YouTube. Kebanyakan assignment kan kena share dekat dalam YouTube kan. Nak tak nak, yelah dah tak boleh nak buat presentation. Okay, buat video, masuk kat dalam YouTube, masuk kat dalam Facebook. Kadang-kadang setengah lecturer tu dia nak berapa like apa semua, share apa semua kan. Jenuh lah nak share sana, share kat family keluarga lah, kat kawan-kawan lah. Kan dah jadi macam dengan satu networking kat situ, satu rantaian. Kita dah kalau COVID-19 kita nak putuskan rantaian, tapi kalau assignment kita secara tak langsung kita cambahkan rantaian. Ada beza kat situ. COVID nak putus. Tapi kalau macam dengan assignment di samping kita prepare tu, nak dapat markah kan.
Kita prepare juga untuk insyaAllah lah saham akhirat kita nanti secara tak langsung kan, insyaAllah Indah harapkan dekat situ. Dan macam kami pun as a lecturer pun terjebak jugalah dalam media sosial kan. So macam saya pun alamak terjebak, nak tak nak terjebak juga, menjebakkan diri jugalah kan. Jadi so you all pun nak tak nak terjebak juga. Tapi alhamdulillah kita terjebak dalam sesuatu yang boleh memanfaatkan diri kita dan juga orang lain juga. Sebab kalau kita tengok sebelum ni ada lambakan macam-macam. So why not kita as a student, as a lecturer, as academician dekat sini, kita lambakan dalam YouTube, dalam Facebook sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada pihak luar, orang luar insyaAllah kan. Dulu so inilah ada banyaklah video-video yang viral. Tapi video-video yang bercorak akademik ni dia kadang-kadang ambil masa juga untuk viral. Tapi tak apa. So at least kita dah start. Okay, at least kita dah start. Jadi maksudnya kalau tak start tu benda tu tak ada. Jadi bila dah start benda tu dah start ada, dah start capture in the market macam tu. Dan kemudian bila dah start capture in the market nanti lama-lama pun orang akan aware. Macam dengan program yang kita ada, program Quran Time, view-view dia sangat banyak dan sangat menarik. Okay, itu dari segi penggunaan ICT juga, insyaAllah. So one fine day, student-student USIM, assignment USIM, so dilambakkan dalam media sosial dan akan memberi manfaat kepada, sampai memberi manfaat kepada pensyarah student dan juga manfaat kepada orang luar ummah, masyarakat sosial di luar sana juga. Dan kita juga dekat sini kita boleh kaitkan di antara Islam dan juga sains. So Islam dan sains di sini maksudnya kita kena blend together. So daripada ICT di sini, jadi maksudnya kita macam dengan manfaatkan ICT, PDP online kat sini untuk menyebar, untuk menyampaikan risalah Al-Quran juga. Right? Okay, so even kita punya assignment kita, mungkin berkaitan dengan stres. Okay, berkaitan dengan kreativiti, berkaitan dengan keusahawan dan sains, apa tu semua. So, dia punya main sources ni adalah daripada Quran. Jadi maksudnya dekat sini kita manfaatkanlah ICT supaya masyarakat kat luar sana dapat ilmunya, right? Okay. Dan dekat USIM juga kita ada elemen qalbu dekat situ. So kita nak try mewujudkan elemen-elemen sains insani dekat situ. Dan dalam konteks apa? Kita nak memanusiakan manusia. Kita kan dah manusia kan. Mungkin apa tu memanusiakan manusia? So manusia, jadi maksudnya manusia tu nak dimanusiakan lagi. Kan, sebab dalam konteks yang paling simple cakap nak jadikan orang lah kan. Lepas tu sebenarnya bukan orang kan, bukan manusia, orang tapi apa, jadi maksudnya kita ni dalam konteks nak memanusiakan manusia insyaAllah, right? So maksudnya kita kena ada peranan masing-masing dan nak tak nak kita kena memanfaatkan ICT. Itu daripada saya setakat ni. So kembali kepada Cik Moderator. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Dr. Anita. So tadi Dr. ada kongsikan, sebenarnya betul lah dalam kita tak sedar sebenarnya assignment yang kita share tu, kita assignment tu tak adalah kita nak share sangat kan video-video yang manfaat, yang memberi pendidikan lah kepada masyarakat sebenarnya. Okay, jadi sebelum saya terus kepada soalan seterusnya, para penonton boleh, kalau ada soalan boleh terus drop. So nanti dekat sesi last Q&A nanti akan dibacakanlah soalannya. Okay, jadi saya terus kepada soalan terakhir saya kira lah. Jadi tadi Dr. Anita pun ada cakap pasal student USIM ni laku sebenarnya kat luar. Jadi macam mungkin kebolepasaran tu nampak tinggi. Tapi boleh tak Dr. Rashid kongsikan apakah persediaan dan strategi yang harus pelajar kuasai dalam pembelajaran online bagi meningkatkan potensi diri dan nilai kebolepasaran
lepas grad nanti. Okey, insyaAllah. Silakan Dr. Rashid. Okey, terima kasih Cik Faizah yang berseri-seri malam ni. Walaupun dah di akhir. Di akhir sesi kita soalan terakhir Harap panjang lagi sekejap Dr. Anita Saya tertarik Dr. Anita cakap memanusiakan manusia, melahirkan insan yang holistik. Itulah falsafah pendidikan negara kita untuk melahirkan pelajar graduan yang holistik daripada segi jasmani, emosi, rohani dan inteleknya. Okey, jadi bila kita bercakap tentang kebolehpasaran pekerjaan, potensi diri, saya percaya di hadapan saya yang menonton ini, pelajar-pelajar saya ataupun pelajar-pelajar di USIM kebanyakannya adalah generasi Z, Gen Z di mana you all semua, anda semua sebenarnya lebih adapt dengan teknologi, dengan virtual, online learning, digital semua ni. Jadi kami ni sebenarnya macam Dr. Anita cakap lebih struggle yang generasi Z, generasi Y, X atau baby boomer saya masih ada lagi di universiti. Jadi kami banyak juga perlu berkorban dan sebagainya untuk belajar. Jadi sebenarnya bila kita cakap soal skill, apa yang saya nampak skill yang boleh dipelajari melalui online learning ni juga dah disebutkan oleh Dr. Anita tentang kebolehan untuk grafik dan sebagainya. Saya nampak di kalangan pelajar-pelajar saya di mana tugasan saya juga perlu di-upload di YouTube, di channel YouTube di dalam bawah channel Class of Life. Jadi tugasan-tugasan kena hantar ke Class of Life channel. Jadi di situ saya melihat kreativiti pelajar dalam menghasilkan video 10 minit. Hanya 10 minit tapi pelajar-pelajar boleh guna pelbagai jenis apps, pelbagai jenis efek yang dipelajari sendiri seperti pelajar bidang multimedia dan juga grafik. Jadi itu adalah satu nilai, grafik ataupun video editing. Saya rasa satu nilai yang sangat penting dalam sektor pekerjaan pada masa akan datang bila setelah bergraduate, anda masuk ke dalam pekerjaan, ilmu-ilmu tersebut sangat penting sebab setiap syarikat sekarang ni mula bergerak ke arah multimedia ataupun digitalize ataupun IR 4.0 sekarang ni kan. So semua bergerak ke arah itu. Jadi sesiapa yang ada ilmu, dia akan ilmu berkaitan grafik, online learning dan sebagainya ini, dia menjadi satu value added kepada mereka. Yang kedua adalah dari segi kita kata SOCMED related career, atau social media related career macam influencer. Di USIM ni saya dah nampak beberapa influencer di YouTube, di Instagram yang sangat masyhur, kita kata sangat masyhur. Jadi itu boleh menjadi satu bentuk kerjaya sebenarnya pada hari ini kan. Jadi kita juga ingin memperbanyakkan lagi benda-benda baik yang terdapat di dalam platform social media. Kita tak nak anak-anak generasi akan datang melihat benda-benda yang tak elok, budaya-budaya kuning saja. Jadi kita nak juga benda-benda yang baik. So pelajar USIM ni adalah sebagai perintis. Akli-nakli, kita gabungan daripada akli dan nakli. So kita harap kita dapat menjadi satu ejen perubahan kepada masyarakat. Jadi di situlah pentingnya kalau kita nampak online learning. Kerana kita boleh katakan online learning ni adalah the skills of tomorrow. Maksudnya skill yang akan digunakan pada masa akan datang, pada masa hadapan. So yang ketiga adalah apa yang saya nampak sekarang bila student didedahkan, pelajar didedahkan dengan online learning ini, maka platform-platform yang digunakan seperti Zoom, Webex, Microsoft Teams, Google Team, Google Classroom dan sebagainya menjadi satu benda yang familiar di kalangan pelajar, dan itu juga boleh menjadi satu platform untuk pelajar yang menceburkan diri dalam bidang keusahawanan atau entrepreneurship. Di mana kalau kita tengok dalam 7 element of soft skill, elemen kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh pelajar graduan, salah satunya adalah asas keusahawanan atau ilmu berkaitan keusahawanan. Jadi bila kita cakap ilmu keusahawanan tadi, bila pelajar dah tahu menggunakan platform media sosial, maka bolehlah daripada dekat universiti ni mula berjinak-jinak dengan meniaga jadi online seller. Itu dah jadi satu career dah kan. Malah ada pelajar sekolah sekalipun saya nampak 17 tahun yang saya baca melalui pembacaan saya mendapat pendapatan hampir 10,000 setiap bulan dengan menjadi online seller. Jadi di situ kita boleh buat duit lah, kita boleh jadi pekerjaan kita. Dan di setengah universiti yang ada pelajar engineering seperti di USIM tadi, mana-mana hasil ciptaan pelajar juga boleh dikomersialkan dalam platform media sosial.
Jadi ini salah satu bentuk lah. Kita nampak bahawa online learning ini juga sikit sebanyak sebenarnya mempengaruhi nilai kemahiran insaniah. Seperti kita tahu kemahiran insaniah ada 7, antaranya adalah communication skill, kita ada leadership skill, teamwork skill, critical and problem solving skill, lifelong learning and information management, ethical and moral professional serta entrepreneurship skill. Jadi semua elemen ini bila kita belajar melalui online kita akan gunakan seperti teamwork, bila kita buat assignment, group assignment nak upload, kita akan hantar video kawan-kawan kita dan kita akan combine, cantum dan upload kan. So ada guna teamwork di situ, communication untuk menghasilkan video, leadership, ketua kumpulan kita kan, critical thinking terhadap tugasan yang diberikan pensyarah, lifelong learning, information management, sumber maklumat yang kita dapat ni kan daripada World Wide Web ni kan. Tu yang www selalu kita cari itu kan. So ethical and professional kat situ mendidik kita juga serta entrepreneurship. Tetapi apa pun dalam kita nak menjalankan segala gerak kerja ataupun perkara-perkara yang saya sebutkan ini, kita perlu ada 3B lagi sekali. Ni saya tak habis dengan 3B je kan. So depan-depan saya ni pelajar yang baik-baik, jadi 3B. Yang pertama kena berfokus. Dalam kita menjalankan apa sahaja kerja sebagai pelajar dalam online learning kena fokus. Sebab bila online learning kadang-kadang ada masalah, pelajar distracted kan, tak dapat dengar, sekejap terberhenti stuck dan sebagainya. Jadi fokus sangat penting. Fokus ni maksudnya pelajar kena catatkan segala due date yang penting, arahan pensyarah, kelas, pengisian kelas, di goals ataupun di MST ke ataupun di Zoom ke, kena betul-betul commit dengan kelas tersebut. Make sure kena berfokus, kena fokus. Yang kedua adalah bermatlamat. Maksudnya dekat sini pelajar mesti kena ada matlamat. Bila kita dah masuk ke fasa online, jangan semua jadi macam lost kan. Dah tak tahu nak apa. Matlamat kita, pointer SEM ni kita nak letakkan berapa, target kita mesti ada. Nak 4 flat SEM ni, nak anugerah dekan SEM ni kan, mesti kena ada target. Matlamat kena ada. Dan matlamat tu besar. Dia satu konsep yang besar. Dia ada matlamat jangka pendek, sederhana dan panjang. Kalau jangka pendek ni jadual harian kita. Pagi-pagi Faizah dia buat jadual dia kan. Contohnya Faizah nak apa, nak mandi, nak solat, kemudian jadual kelas dan sebagainya. Macam tu juga dengan pelajar-pelajar lah, maksudnya sampai ke malam jadual tidur yang mencukupi 7 hingga 8 jam. So kita kena ada matlamat tadi. Tugas kita nak buat apa, bila nak hantar kan, macam mana nak dapatkan maklumat dan sebagainya. Yang ketiga yang terakhir adalah berdisiplin. Disiplin ni sangat penting. Disiplin ni melibatkan pengurusan masa kita. Maksudnya masa kita kena betul-betul atur dengan baik kan. Dalam surah Al-As Allah juga telah bersumpah demi masa, berkaitan dengan masa kan, menunjukkan betapa pentingnya makhluk masa itu untuk kita jaga, untuk kita betul-betul manfaatkan. Tadi pun saya dah sentuh tentang sikap bertangguh kan. Jadi elakkan bertangguh. Jadi bila kita ada 3B, berfokus, saya sebutkan tadi, bermatlamat dan berdisiplin, maka kita dapat laksanakan semuanya dengan baik dan kita menguasai tadi saya kata nilai-nilai kebolehpasaran dalam pekerjaan nanti, seperti grafik, seperti career, sebagai influencer ataupun sebagai online seller atau entrepreneurship. Jadi dekat sinilah pentingnya online class, saya rasa teaching and learning, dia mendidik pelajar kepada teknologi yang diperlukan pada masa hadapan, mempersiapkan diri dan menjadi satu nilai tambah kepada graduan untuk lebih mantap, lebih hebat lagi di pasaran pekerjaan satu masa nanti. Jadi saya juga ingin menyarankan sekiranya pelajar-pelajar, tadi topik kita berkaitan strategi daya tindak dan juga stres kan. Sesiapa yang ada stres, yang dah rasa tak boleh kawal, dah tak boleh nak kontrol lagi, bolehlah kontak di Saadah Center. Di USIM ni kita ada Saadah Center di bawah Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. Institut kita panggil Center Pusat Saadah, iaitu Kesejahteraan Psikologi ya. Jadi jika ada masalah boleh kontak Saadah Center. Di sana ada banyak kaunselor yang boleh membantu pelajar-pelajar sekalian. So sekian sahaja dari saya. Okey, baik. Okey, terima kasih kepada Dr. Rashid. Okey, jadi saya pun baru tahu ada Saadah Center tu. Kalau ada pelajar yang ada masalah psikologi atau apa-apa boleh terus kontak Ya, betul. Saadah Center. Oh. Yeah. Okey, insya-Allah. Okey, jadinya saya
terus bacakan soalan daripada peserta. Okey. Jadi soalan pertama. Assalamualaikum doktor. Saya nak bertanya, apakah peranan kita sebagai seorang sahabat untuk membantu sahabat kita yang mungkin ada masalah dalam mengadaptasikan diri dengan sistem pembelajaran online? Okey, so maksudnya student kawan dia ni ada masalah belajar online. So macam mana kita sebagai kawan nak tolong dia? Jadi saya rasa saya beri kepada Dr. Anita dulu. Boleh doktor? Alright. Doktor okey ke? Okay, so silakan. terima kasih. Saya cuba alright, okay. Okay, so terima kasih. Saya cuba menjawab soalan ni. Okay, so ada yang bertanya dekat sini, apakah peranan kita sebagai seorang sahabat untuk membantu sahabat kita yang mungkin ada masalah dalam mengadaptasi diri dengan sistem pembelajaran online. Okay, so dekat sini kalau kita nama sahabat, jadi maksudnya bila sahabat kita perlukan bantuan, jadi kita yang mengaku diri kita ni sebagai seorang sahabat, so kita kena bantulah. Alright. Okay, so saya nak share sikit dalam konteks saya. Okay, so dalam konteks saya, so sebenarnya kami pun perlu kepada support juga. Saya pun bila saya USIM kena implementkan PDP online, jadi kami pun kena prepare. Dan di samping tu kami ada beberapa sahabat macam yang dimention tadi sebab kami ni bukan golongan milenial, kami ni golongan ada yang baby boomer, Gen Y, Gen X macam tu. Jadi tentang ICT ni memerlukan masa juga dan ada sahabat saya yang saya pun yang bukan golongan milenial. Jadi saya menghadapi kesukaran juga. Dan bila saya menghadapi kesukaran dan saya rasa ada kawan saya juga yang menghadapi kesukaran. Jadi saya support dia. Dan saya apa yang saya support, saya sampai kena pergi kat rumah dia sampai berapa kali jugalah untuk membantu dia. Jadi maksudnya dalam konteks dekat sini, jadi kita kena tahu jadi good listener, apa masalah dia, dan kena seterusnya kita kena tanya dia apa yang dia perlukan. Jadi maksudnya dekat sini dalam konteks support group sangatlah penting. Dan mungkin juga lepas ni kita buat Telegram ke WhatsApp group so support group online learning macam tu. Okay, so mungkin Dr. Rashid pun boleh ada so maksudnya dekat situ boleh communicate ataupun kita ada support group macam tu untuk menangani masalah-masalah pembelajaran online especially dekat sini, right? Okay, insyaAllah. Itu saja daripada saya. Okay, terima kasih Dr. Anita. Okay, saya terus pada soalan seterusnya kepada untuk Dr. Rashid lah kot. Ada audience tanya macam mana nak contact dengan Saadah Center tu? Okey, senang je nak contact Saadah Center. Boleh ke website Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, di situ dah ada satu kolom untuk Saadah Center. Boleh type, dah ada dalam website USIM saya rasa. Ataupun boleh tanya mana-mana pensyarah psikologi kaunseling, program kaunseling termasuk saya. Kita dah ada center untuk kita bantu orang-orang yang pelajar USIM dan juga orang luar lah untuk berhadapan dengan apa-apa saja isu psikologi. Tak dengar? Tak dengar, sorry. Dia orang luar pun boleh boleh, ya, boleh. Okey. Okey, saya nak sentuh sikit tadi yang kawan bantu kawan tadi, boleh tak? Yang macam mana kita nak bantu kawan tadi. Okey, daripada perkataan bantu BANTU. Yang pertama kita kena berusaha, tak kisahlah kawan yang tak tahu tentang online learning dan kawan yang nak tolong, kena usaha sehingga kawan tersebut mahir, dan orang yang tak tahu tadi kena belajar, berusaha. Berusaha tu penting. Kita tak boleh hanya berpeluk tubuh, kata tak tahu, kita tak ada ini dan sebagainya. Kita kena berusaha bersungguh-sungguh. Yang kedua, A adalah altruism, sikap suka membantu orang lain. Sikap kita murah untuk membantu, suka membantu orang lain, altruisme. Yang ketiga adalah kita punya N, BAN kan, N niat. Niat kita kena sentiasa ikhlas kan, innamal a'malu binniyat. Setiap perkara perlu dimulai dengan
niat kan. Jadi kita kena ada niat yang baik untuk membantu kawan-kawan yang lain. Niat kita, ya Allah, aku bantu kawan aku, insya-Allah dengan kita bantu dia, kita akan dapat lagi banyak Allah bagi kita ilmu kan. Yang keempat adalah T. T adalah tunjuk ajar kan. Tadi B berusaha, A altruisma, N niat, T tunjuk ajar. Tunjuk ajar kena tunjuk ajar lah, sabar tunjuk ajar. Kawan kita satu persatu tulis dalam WhatsApp ke step 1 sampai step 10 macam mana nak buat Google Meet, nak buat Google Classroom ke, nak buat video ke, nak buat PowerPoint ke kan. Dan yang terakhir adalah ulang kan, BANTU. Kita kena ulang lagi, kalau dia tak faham ulang lagi, kena sabar. So insyaAllah kalau kita amalkan konsep bantu tu sendiri, akronim bantu tu, insyaAllah kawan kita akan faham, jelas dan menguasai apa sahaja masalah berkaitan online learning. Okey, baik. Terima kasih Doktor. Okey, soalan seterusnya. Bagaimana untuk kita terus fokus ketika online learning supaya tak hilang minat dan fokus ketika belajar lah. Kadang-kadang kita sebagai anak ada tugas lain nak kena buat. Jadi bagaimana untuk terus berbakti kepada ibu bapa pada masa yang sama, terus committed dan fokus untuk pembelajaran secara online ni. Okey, jadi saya silakan Dr. Anita dulu lah. Okay, so terima kasih. Soalan dekat sini tentang nak terus fokus pada online learning, lepas tu kadang-kadang hilang minat dan kemudian pada masa yang sama kena bakti pada ibu bapa. Okay. So soalan ni, masalah ni banyak diutarakan sebenarnya. Dan kalau kita dalam konteks sekarang ni, student banyak berada di kampung bersama keluarga. Dan pada masa yang sama sebagai seorang anak, so priority kepada ibu juga, dan pada masa yang sama juga priority sebagai seorang pelajar. Dan bagi saya ada juga, bagi saya elok student ni meletakkan priority kepada seorang ibu, bapa, sebab ada pelajar kita terpaksa menghantar ibu bapa ke klinik, tolong bekerja, support keluarga, menyara kehidupan dan sebagainya. Pada masa yang sama kena jalankan tanggungjawab sebagai seorang student juga. Dan kemudian prioriti pada ibu bapa, dan kemudian pada masa yang sama tanggungjawab sebagai student kena berjalan juga. Benda ni kena berjalan serentak dan kadang akan menimbulkan konflik juga. Dan kemudian siapa patut juga communicate ataupun bagi tahu dekat parent bahawa boleh tak dalam masa sekarang ni masa agak kritikal, boleh tak bagi kelonggaran macam PKP pula kelonggaran untuk fokus kepada study. Sebab sekarang ni memang masa agak terhad dan sangat peak. Bagi tahu, communicate dengan parents waktu ni Along, Aci, Angah nak fokus pada study, dan insyaAllah selepas dalam tempoh masa sebulan ni, so Allah Along, Angah akan support pada parent lah. So maksudnya kena open communication dengan parent juga, dan supaya parent memahami lah dan kemudian lepas tu tentang hilang fokus juga kita kena tengok, kita ni memanglah cloud kadang cloud kan, biasa budak-budak cakap, student cakap cloud kan, cloud buat apa kan, mandi lah kan. Lepas tu cloud balik ke pantai lah macam tu. Jadi kita kena find masa lah masa, tempat. Kalau macam dengan tak boleh nak fokus pagi waktu kelas so kebanyakan kelas akan dibuat walaupun secara live, so ada juga secara asinkronus rakaman. Mungkin lihat balik rakaman-rakaman tu pada sebelah malam, dan kemudian ada kelas yang dia buat test secara online, masa tu memang kena buat secara online lah. So find masa yang sesuai. Kalau tak dapat pagi, komit pagi, fokus waktu malam, dan cari tempat so tempat mungkin setengah tu dia dalam bilik, setengah tu di ruang tamu, setengah tu kat tempat kat luar kat padang ke apa. So find place masa yang sesuai, dan most important thing juga set priority so set priority. So kalau ada banyak assignment, okay, so assignment bila due, so yang mana nak kena buat dulu, dan at the same time jadilah anak yang baik untuk mak dan ayah. That is most important. Blessing mak ayah adalah sangat-sangat penting. Okay. Okey, baik. Terima kasih kepada Dr. Anita.
Okey, saya terus pada soalan seterusnya. Saya ingin mengajukan soalan kepada Dr. Rashid. Bagaimanakah ingin mengelakkan rasa malas atau tiada mood dalam menjalani online learning? Okey, silakan Dr. Rashid. Itu yang dikatakan tu selalunya virus M kan, virus malas. Memang kita manusia ni sentiasa ada virus malas kita kalau boleh nak ada vitamin rajin kan, vitamin R rajin kan. Jadi malas ni adalah perkara biasa yang akan dihadapi oleh kita bila kita buat satu perkara secara berulang kita mula rasa bosan. Tetapi ada pandangan yang mengatakan bahawa manusia ini sebenarnya tidak malas, tetapi dia tidak mempunyai matlamat yang kuat, yang hebat, yang tetap. Maksudnya kat sini sebenarnya bila kita kata kita malas, kita sebenarnya tidak ada satu matlamat yang betul-betul kita nak capai. Kan, maksudnya bila kita ada betul-betul matlamat yang kita nak capai, contohnya kita letakkan saya nak score paper ni dengan grade apa-apa-apa, so insyaAllah benda tu akan datang dengan sendirinya rasa motivasi kita untuk bergerak ke arah tersebut kan. So selain daripada itu mungkin kita boleh gunakan kaedah motivasi lah. Selalunya kita ada kita kata motivasi dalaman dan luaran. Kalau kita nampak motivasi luaran ni macam kita bagi reward kat diri kita. Bila kita malas kita cakap okey, contohnya lah nama saya Hafizah. Kalau Hafizah dapat tonton video ni sampai habis, lecturer A ni sampai habis, insyaAllah Hafizah lepas ni boleh tengok cerita Korea kan. Ataupun reward dia boleh pergi beli baju selai kan, ataupun reward dia boleh makan aiskrim. Jadi kita rasa macam kalau kita tak buat benda tu, kita tak boleh dapat reward tu. Kan, maksudnya kita gunakan kaedah motivation atau motivasi luaran untuk kita meningkatkan motivasi kita tadi. Sebab kita kata tadi bila kita malas tu kita tak ada motivasi. Motivasi tu apa? Motif dan aksi. Motif tu benda kita nak capai kan, dia berkait balik pada matlamat lah kita cakap tadi. Matlamat kita motif, aksi tu kita punya pergerakan. So kalau kita lemah aksi kita tak nak buat benda tu, bermaksud kita tak ada motif yang strong, yang kuat untuk kita capai. So bila kita ada motif yang strong, matlamat yang kuat, insyaAllah kita akan bergerak. Dan itulah yang kita panggil sebagai motivasi dalaman, internal, intrinsic motivation. Tadi extrinsic dengan intrinsic. So intrinsic ni dia datang daripada dalaman kita, di mana kita sendiri nak berjaya kerana kita nak berjaya. Contohnya Faizah nak dapat 4 flat sebab Faizah nak dapat 4 flat. Faizah memang nak dapat anugerah dekan sebab Faizah nak dapat anugerah dekan. So Faizah akan bergerak ke arah itu. Jadi selalunya bila kita nak dapat motivation tersebut, kita kena selalu melihat kejayaan orang lain, membaca kejayaan orang lain supaya memberi inspirasi kepada kita. So bila kita terinspirasi, insya-Allah kita akan bergerak. Kita dah takkan lagi statik, dah takkan lagi malas dah, sebab kita dah terinspirasi. Maka kisah-kisah kejayaan orang lain, kisah-kisah ketokohan orang lain, kejayaan dan sebagainya, matlamat yang kita letakkan, impian yang kita letakkan. Kalau saya dulu saya amalkan konsep letakkan kata-kata semangat untuk memotivasikan saya malas, untuk mengelakkan saya malas. Contohnya saya letakkan beberapa perkataan yang saya rasa pada waktu tu agak memberikan kekuatan kepada saya, ialah satu perkataan tu, nothing is impossible to a willing heart. Nothing is impossible to a willing heart. Tak ada perkara yang mustahil dalam hidup ni kalau hati kita nak. Maksudnya kalau kita nekat nak dapat benda tu, kita boleh dapat benda tu. Kita mesti boleh dapat benda tu. Jadi kedua perkataan seperti saya pernah juga letakkan bila saya rasa terlalu susah untuk belajar, saya letakkan bahawa reach the sky even you have to stand on a cactus. Capailah bintang, reach the sky, reach your star kan, even you have to stand on a cactus kan. Stand on a cactus tu bukannya senang kan, berduri kan, tajam. Jadi kita nak capai impian kita walaupun kita berhadapan dengan sakit, penat, letih dan sebagainya. Dan yang ketiga, selalu yang menginspirasikan saya adalah surah An-Najm ayat 39 dan 40. Cuba anda di luar sana cari surah An-Najm ayat 39 dan 40, apa terjemahannya? Di mana Allah itu akan memberikan kita setakat mana yang kita usahakan. Allah akan tunjukkan kepada kita balik apa yang kita usahakan tersebut. Kalau usaha kita A lah yang kita dapat. Kalau usaha kita B lah yang kita dapat. Kalau usaha kita D, E lah yang akan kita dapat.
Jadi bila kita ada inspirasi-inspirasi begini, maka dia akan memotivasikan kita. Yang rasa lemah, malas tadi semua, dia pergilah semua. Sebab kita dah tahu apa yang kita nak capai, matlamat kita, inspirasi kita kan. Dan yang paling bagus sekali, yang boleh menginspirasi, letak gambar mak dan ayah dalam bilik. Tengok muka mak dan ayah, ingatkan apa yang kita nak buat dengan mak ayah kita ni nanti bila kita bekerja. Nak naikkan mak ayah haji ke, nak belikan ayah baju baru, jam tangan, pakaian dan sebagainya. Jadikan itu sebagai inspirasi yang paling kuat dalam diri kita untuk bergerak ke arah matlamat yang kita nak capai. InsyaAllah bila kita nampak muka mak ayah yang makin sayu, yang penat letih membesarkan kita, InsyaAllah dari situ datang rajin untuk berusaha keras untuk dapatkan, untuk buat apa yang kita nak pada mak dan ayah kita satu masa nanti. InsyaAllah. Allah. Okey, baik, insyaAllah. Terima kasih pada Dr. Rashid. Okey, soalan seterusnya. Assalamualaikum Doktor, saya nak tanya adakah penting peranan dan sokongan keluarga dan orang sekeliling dalam mengurangkan stres ketika online learning? Okey, jadi silakan Dr. Anita. Alright, so terima kasih moderator. Okay, so dekat sini soalan tentang apa peranan penting dan sokongan keluarga dan orang sekeliling dalam mengurangkan stres ketika online learning ya. Okay. Kita tengok kita ni manusia kan. So manusia insan. So maksudnya kita berada dalam grup ataupun kelompok. So kelompok kita sekarang yang paling hampir adalah keluarga kita lah dalam konteks kita sekarang. So kalau kita dekat UC, so kelompok kumpulan yang kita ada adalah kawan-kawan kita. Tapi dalam konteks sekarang, so kita lebih dekat dengan parent. Dan sokongan parent, ahli keluarga memang sangat-sangat penting. Dan apa yang kita boleh buat so mohon mak ayah doakan kita cakap dengan mak ayah minta doa dia blessing dan kemudian siapa lagi student saya pernah mention dia nak apa daripada parent dia nak apa tahu. Jawapan yang saya tak boleh lupa, so saya tak pernah tanya dia so dia nak tidur atas bibir mak dia. Jadi maksudnya di sini so apa yang kita nak kadang tu so kadang-kadang parent kita dah boleh bagi kita laptop yang canggih, internet apa semua elemen-elemen materialistik, but pada masa yang sama kita juga memerlukan elemen-elemen non-materialistik berbentuk kasih sayang so cakap dengan mak, so dengan parent, so we need support, we need love dan kemudian so kiranya kalau ada apa-apa so share dengan parent ataupun share dengan adik-beradik yang lain, so dengan orang sekeliling yang kita boleh percaya. So maksudnya dekat sini kita Mak Saleh cakap, jauh cakap lah kan, jauh cakap, Mak Saleh cakap apa, shoulder to cry on. Okay, so bahu untuk kita nangis, bahu untuk kita sandar. Jadi maksudnya dekat situ for those yang pernah menghadapi masalah, dia akan mencari seseorang yang akan support dia dan yang akan dia boleh peluk dan support dia dan nangis sama-sama dia. So shoulder to cry on, itu penting. Dan kalau kita tak ada shoulder to cry on, okay, so kita cari Allah sedahi untuk kita sujud solat dekat situ So insyaAllah so support daripada family penting, shoulder to cry on, kawan-kawan, rakan-rakan kita. Dan insyaAllah in case kalau tak dapat support so kita ada Allah sentiasa mendengar rintihan-rintihan kita dan kita ada dahi untuk kita sujud, meaning that untuk kita doa dan tunaikan solat insyaAllah Alright, so kalau nak jadi dalam tempoh jadi student ni so benarnya kan so elemen spiritual sangatlah tinggi alright, so elemen spiritual jangan nangkal waktu ni memang problem sikit, jadi nak tak nak kena jadi baik lah. Bila kita jadi baik insyaAllah Allah akan mudahkan dalam banyak urusan insyaAllah. Right, itu sahaja daripada saya. Sebab dah pukul 11, jadi kita terus kepada pusingan kesimpulan. Boleh Doktor? Ya, InsyaAllah. Jadi boleh mungkin boleh bagi kesimpulan dan mungkin sedikit nasihat lah untuk
kami sebagai student dalam menjalani online learning. Okay, saya silakan Dr. Anita dulu. Alright, okay. So tadi pun sebab kesimpulan tadi pun saya dah mention, just do it. Dan kemudian lepas tu kita kena break through obstacle, halangan-halangan tu, kita ada roadblock kat tu, kita kena pecahkanlah halangan-halangan tu, Dan kemudian jangan lupa masukkan elemen-elemen spiritual, So sekarang ni musim-musim especially sebagai seorang student, kena banyak zikir, solat tu semua, elemen-elemen spiritual sangatlah penting, Okay. Dan kemudian lepas tu dapatkan support daripada parents, dan kan apa seterusnya, saya rasa as a student semua orang nak convo kan. So kalau nak convo, jadi kena hadapilah orang kata student selalu cakap hadap je, right? Hadapilah halangan-halangan, cabaran-cabaran yang ada. Tak apa, kalau perlu nangis pun nangislah, Sebab kalau nak convo nanti, bila convo nanti kan kadang-kadang kita dah tak nangis kan masa convo, kita nangis kegembiraan je sebab sebelum convo tu kita dah banyak nangis. Ya betul. Sebab biasanya kebanyakannya kan dia kata dah tak nangis dah, dia dah macam hairan. Kenapa tak nangis masa convo? Cuma nangis sikit je. Sebab sebelum nak convo dah nangis banyak dah. Alright. Okay. So nangislah sekarang. So hadapilah cabaran yang ada sekarang sebab untuk mencapai kejayaan dia bukan satu yang mudah. Sehalangan tetap ada dan saya rasa walaupun halangan yang ada dekat sini, alhamdulillah USIM sangat membantu dan kita perlu bersyukur mempunyai USIM sebaik USIM, betul. So USIM sentiasa memberi sokongan, so perlukan data daripada pensyarah apa masalah student dan kemudian lepas tu USIM juga memberi sumbangan dari segi dana untuk membeli data. Alright, so USIM sangat prihatin kepada student, right? Okay, so itu saja daripada saya. So well prepared, kita masa pun tinggal dalam tempoh masa minggu 10, 11, 12, 13, 14. So dah hujung sangat dah. So gunakan masa yang ada sebaik mungkin supaya sukses di kemudian hari. Struggle sekejap saja dan kemudian lepas tu sukses insyaAllah untuk tempoh masa yang panjang dunia dan juga akhirat. Terima kasih. Itu saja daripada saya. Okey, baik. Okey, ringkas je daripada saya. Saya nasihatkan kepada pelajar dalam fasa beradaptasi ini, semua mereka melalui kesukaran macam kita kata sepanjang hidup kita dah melalui adaptasi. Jadi jangan jadikan ini sebagai faktor kegagalan kita. Teruskan berusaha, teruskan beristiqamah dalam apa yang kita lakukan, berusaha, berterusan tadi istiqamah dan juga bertawakal kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Kita rasa bersyukur kerana pada hari ini kita duduk di universiti yang macam Dr. Anita sebutkan bagi banyak kemudahan kepada kita di USIM ni, banyak memberi kemudahan kepada pelajar untuk mempermudahkan urusan kita. Jadi sebagai pelajar, ambil grab peluang ini untuk sama-sama tunjukkan bahawa pembelajaran secara online ini bukan akan merendahkan nilai grade dan pencapaian ilmu kita, tetapi kita dapat lagi meningkatkan grade pada semester ini dengan pencapaian kefahaman ilmu yang lebih baik lagi. Kan, kerana kebanyakan video-video yang di-upload tu secara asynchronous, secara tidak segera di goal dan sebagainya, di blog, saya juga menggunakan platform blog, di mana video-video saya upload di blog saya sendiri untuk ditonton. Jadi pelajar boleh tonton banyak kali. Kalau kita face to face dengar sekali je kan. Tapi di blog boleh dengar kan. Banyak-banyak kali boleh tanya di bawah video tu, saya jawab dan sebagainya. Begitu juga di goals. Jadi peluang ni sebenarnya kita cari yang hikmah di sebalik apa yang berlaku. Ni kan kita kata blessing in disguise. Kan, mencari hikmah di sebalik masalah ataupun malapetaka ataupun bencana yang berlaku. Jangan kita lihat saja bencana itu sebagai bencana, maka kita akan jadi lagi stres, kita akan jadi lagi bermasalah, kan, lagi negatif. Tapi lihatlah bencana itu mungkin ada hikmah yang tersembunyi, yang terkandung di dalamnya, yang perlu kita rungkaikan, huraikan, dapatkan untuk kita bangunkan diri kita, bangunkan potensi kita.
Kerana kita perlu yakin bahawa kita adalah insan yang hebat. Apa sahaja yang halangan yang datang ni hanyalah dugaan yang kecil. Dan hari ini kita menghadapi dugaan, dia membantu kita untuk belajar macam mana kita nak menghadapi dugaan pada hari-hari yang mendatang. Kerana dugaan, ujian ini tak terhenti di USIM saja, tak terhenti di dalam online learning saja. Selepas ni kita akan ada dugaan demi dugaan dan rintangan. Kerana hidup ini adalah satu ujian buat kita. Di dunia ini adalah pentas ujian. Kan? Takkanlah kita nak masuk ke syurga Allah akan datang tanpa diuji terlebih dahulu. Kan? Itu Allah dah sebutkan. Jadi sentiasa bersedia, sentiasa get ready. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada adik-adik saya di luar sana yang sedang bermujahadah, sedang berjihad dalam menuntut ilmu. Saya kagumlah dengan anda semua dan saya harap anda dapat buat dengan baik pada semester ini dan semester-semester yang akan datang, insya-Allah. Okey, baik, insya-Allah. Terima kasih kepada Dr. Rashid. Jadinya live kita pada malam dah sampai ke penghujungnya lah. Dan saya kira banyak lah tips-tips yang dikongsikan, tips study, handle stress, cara handle masa semua tu. Jadi saya harap semua boleh kongsikan apa tips-tips yang dapat malam ni kepada kawan-kawan yang mungkin tak berkesempatan untuk join live malam ni. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Anita dan Dr. Rashid atas perkongsian yang menarik malam ni. Terima kasih. Okay, terima kasih. Dan terima kasih SPM semua. Okey, terima kasih Doktor, sama. Saya juga mohon maaf lah sekiranya ada tersilap kata ataupun terkasar bahasa ataupun apa-apa kekurangan daripada pihak kami lah. Jam pun dah menunjukkan pukul 11 lebih, saya kira agak lewat. Dan terima kasih kepada viewers yang meluangkan masa untuk menonton live ni pada malam ni. Semoga semua apa yang kita lakukan pada malam ini mendapat sedikit-sedikit mendapat pahala dan dapat beri manfaat kepada kehidupan kita lah, insya-Allah. Okey, jadinya saya tutup majlis kita. Saya tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Ams. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih menjemput saya. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Izzah. Maaf.